Pokok yang disiram, namaku Kak Ram. Hyo, hyo, hyo. Hello. Apa khabar semua geng-geng puaka? Oh, macam biasalah kita bertemu lagi dalam malam puaka. Macam biasa anda bersama saya lagi, Kak Ram. Mesti ramai tanya kan, Kak Ram apa? Kak Ram bersilat pula. Biasalah kita kan. Kita ni memang ada black belt. Alah. Lepas tu hari tu, lepas tengok cerita adik Samsul tu kan. Adik Samsul Yusof tu, alhamdulillah lah, tahniah lah. Dah nak 100,000. Mudah-mudahan dapat 100 juta kan. 100,000 pula. Dah nak 100 juta dah orang tengok cerita Mak Kilau. Kepada korang yang mana belum tengok tu, free promo pula Samsul kan. Pergilah tengok cerita Mak Kilau. Dia punya ni, silat dia. Alamak, hari tu Kak Ram tengok. Hampir-hampir kau. Bersilat pula dekat dalam wayang tu. Takut betul lah. Lepas tu lagi satu kan. Kita ni kesian lah kan. Tu ingin tengok si Zaf tu kan. Pergi Penang tak ajak kita kan. Dia cakap, Kak Ram handle lah kan. Alah, Kak Ram dah puas dah bercuti pergi Hong Kong apa semua kan. Kita lagi nak kena buat semua. Tapi nasib baik lah. Nasib baik ada cerita. Ada cerita pasal lebih kurang cerita Mak Kilau juga. Ada kena burung ni. Ada kena mengena dengan keris. Kisah seram malam ni ada kena mengena dengan keris. Jadi kepada korang yang mana ada keris tu, dengarlah cerita ni kan. Menarik. Kejadian ni berlaku kepada Ali dengan member dia si Rahim tu. Ini dapat kiriman email lah kan. Dia hantar kat Zaf. Kak Ram yang baca kan. Dah Zaf tak ada. So tak nak lengah masa. Sambil Kak Ram bersilat ni, pergi ambil air siap-siap. Kita roll the intro dulu. Cih. Silat apa tu? Zaman sekarang ni kan, dengan harga minyak naik, dengan harga ikan naik, hari tu Kak Ram beli ikan mahal dengan minyak 40 lebih kau kan. Nasib baik ada air fryer. Kak Ram guna je air fryer tu, tak payah pakai minyak kan, saving sikit. Zaman sekarang ni kena saving. So dalam keadaan gawat macam ni kan, ekonomi tak haram jadah apa, tak mahal betul semua benda kan. Kita ni bukannya kaya pun. Biasalah. Terpaksalah mencari peluang pekerjaan, dan itulah yang terjadi kepada si Rahim tu. Rahim ni dianya orang Kuala Kangsar. Orang Kuala Kangsar biasalah kat mana? Tak lain tak bukanlah kat Ganu kan. Ingat Kak Ram tak tahu ke? Dekat Perak lah kan. So dekat Perak tu, si Rahim ni dia adalah satu pekerjaan, tetapi tak tahulah macam mana kan. Tiba-tiba kena buang kau. Takut betul lah. Kena buang dah terkapai-kapai kan. Macam orang kelemasan macam tu kan. Terkapai-kapai si Rahim ni kan. Dia pun dah tak ada hala tuju dah. Nasib baik bujang. Kalau dah kahwin kan, macam mana tu nak support anak bini apa semua kan. Zaman sekarang ramai yang suruh Kak Ram pakai apa tu, jarum lah, cakap Kak Ram betul yang tudung. Biarlah tudung kita. Jealous lah tu kan. Bukan apa nak cocok jarum, hari tu cocok kan, tercocok otak kau. Terus bengong kejap. Ni nak sambung cerita. Lepas tu si Rahim ni apabila dah terkapai tak ada kerja macam tu kan, tiba-tiba datanglah satu ilham untuk kontak balik dengan member sekolah dia. Zaman dululah member sekolah dia kan kontak balik, dan kebetulan pula nasib baiklah dalam ramai-ramai ni dia ni ada seorang kawan baik. Nama dia Ali. Pendeknya nama dia Ali. So dia berteks lah, cakap lah kat Ali kan, luahkan perasaan dia. Ali, aku dah kena buang kerja lah Ali kan. Hidup zaman sekarang susah. Ni apa semua kan. Lepas tu si Ali ni pula dia memang ada kerja kan. Dia kerja kilang. Dan si Ali ni dia duduk kat Bahau. Nogoi 9. Dia duduk kat Nogoi 9 tu. Lepas tu dia cakap lah kat Rahim ni, jangan sedih bro. Sini ada kerja kan. Cumanya daripada Kuala Kangsar tu, kau kenalah duduk sini. Tetapi tak apa, kalau kau nak stay dengan aku pun boleh. Lepas tu apabila Rahim dengar macam tu, alhamdulillah, Rahim cakap, alhamdulillah kau dah menyelamatkan aku Ali. Terima kasih sangat-sangat kan. Kadang-kadang orang ni bila dah susah baru ingat member. Rahim ni pun tak guna betul kan. Selama ni tak ada pula kontak si Ali ni. Bila dah susah macam tu baru kontak si Ali. Nasib baiklah Ali ni memang kawan baik sejak sekolah dengan si Rahim ni. Dia pun cakap nak datanglah sini kan, kita tinggal sekali kan. Aku pun tinggal seorang je. Kalau korang nak tahu,
panas lah kan. Kalau korang nak tahu, si Ali ni dia tinggal di rumah peninggalan arwah atuk dia. Rumah kayu. Dekat area Bahau tu, si Ali ni dia memang tinggal dekat rumah arwah atuk dia. Sebabkan si Ali ni saudara mara jauh kan. Tinggal seorang pula kan. Mak bapak dah tak ada, dah meninggal dunia lah, orang cakap bujang kan. Tetapi orang cakap nak kena berdikari kan. Hidup ni perlu diteruskan. So dia pun tinggal lah kat arwah pula. Dia tinggal lah dekat rumah atuk dia. Lepas tu tak lama lepas tu, dalam seminggu 2 minggu macam tu, datanglah si Rahim ni berpindah untuk tinggal bersama-sama Ali. Dan Alhamdulillah, si Rahim ni dapat kerja. Cumanya tak dapat shift yang sama. Biasalah kerja kilang ada shift lah kan. Kau ingat apa? Kerja kilang ada shift. Ali ni shift malam. Lepas tu si Rahim ni dapat shift pagi. So diorang kerja tu jaranglah berjumpa. Sebab apabila si Rahim ni balik kerja je, Ali dah bersiap dah untuk pergi ke kerja pula, untuk shift malam apa semua kan. Seminggu sebelum si Rahim ni memulakan kerja dia kan, si Ali ni dia kasihlah satu bilik. Sebab Kak Ram nak bagi tahu dulu, rumah peninggalan arwah atuk si Ali ni, dia rumah kampung, rumah papan, tetapi ada 2 tingkat macam banglo kau. Rumah papan ada 2 tingkat. So dia kasihlah salah satu bilik kepada si Rahim ni untuk tinggal. Dia cakap kat Rahim, Rahim, inilah bilik, kau okey tak, selesa tak? Lepas tu Rahim pun tengok, aku tak kisah kan. Alhamdulillah ada tempat tidur pun okey dah. Cumanya kalau korang nak tahu, ni datang Pak Seram ni. Ish, tudung ni. Datang Pak Seram dia apa tau? Si Ali ni cakap kat Rahim, ada syarat. Kalau kau nak tinggal sini ada syarat. Rahim pun tanya si Ali ni, apa syarat dia kan? Dah macam hotel pula, ada syarat semua kan. Si Ali ni cakap, bukan syarat susah sangat pun kan. Dalam bilik kau ni, dia ada satu almari. Lepas tu, si Ali cakap, kalau boleh, kau jangan sentuh almari ni. Buka pun jangan. So si Rahim ni tak adalah nak tanya apa kan. Si Rahim ni cakap lah, itu je ke syarat dia? Itu je lah syaratnya, simple je, simple as pimple. Ali cakap, kau tak payah buka je almari ni. Kau nak buat apa, buatlah. Nanti aku belikan kau satu almari untuk kau letak pakaian kau. So si Rahim ni follow je lah, tinggallah dekat situ. Dan pada minggu seterusnya, dia pun dah memulakan kerja dia sebagai pekerja kilang. Bila dia mulakan kerja sebagai seorang pekerja kilang, Alhamdulillah. Banyak betul Alhamdulillah kan. Baguslah kita kan ucapkan Alhamdulillah selalu kan. Kadang-kadang supaya tak lupa diri kadang-kadang. Lepas tu Alhamdulillah, Rahim ni pada bulan pertama, sepanjang dia tinggal kat rumah si Ali tu, semuanya okey. Ali pun happy. Ali pun pernah cakap kat Rahim ni, baguslah, aku pun happy tau kau tinggal kat sini. Sebab apa? Sebab bila kau tinggal kat sini, at least aku ada teman. Kalau tak, selama ni aku seorang je kan, borak pun dengan dinding, dengan almari kan. Dah tak ada member. Member kilang pun ada tu, kerja kilang je tapi jual mahal kau. Tak nak borak dengan si Ali ni kan. Mentang-mentang lah dia duduk rumah biasa-biasa kan. So semua tak nak rapat sangat. So apabila Rahim ni datang, Ali ni happy lah. Ada juga kawan kan berteman dekat rumah arwah atuk si Ali ni kan. Tetapi yang seram dia, apabila masuk bulan kedua, nak dijadikan cerita. Cerita seram selalunya mesti ada ayat macam tu, nak dijadikan cerita kan. Apabila satu malam tu, si Rahim ni tengah berehat di rumah. Berehat di rumah selepas pagi tu dia dah penat bekerja sampai ke petang apa semua. Dan pada masa ni, dia tinggal seorang diri je dekat dalam bilik ataupun dalam rumah arwah atuk si Ali ni. Dan Ali pada masa tersebut tengah bekerja di kilang. Sebab macam Kak Ram cakap tadi, dia shift malam kan. Sabarlah, sorry lah. Tudung ni kan. Kita ni kalau cerita-cerita seram, selit juga kau. Cerita-cerita seram ni kita nak kena maintain cantik kan. Ada setengah orang tu kan, tak naklah sebut nama kan. Cerita seram, seram betul muka dia. Tak payah cerita dah kan. Tengok muka, alah seramnya kan. Kita ni tak adalah, orang tengok kita sejuk hati kan. Okey, nak sambung cerita, sorry lah melalut lah. Nak jadi yang cerita, pada malam tersebut apabila dah tinggal seorang, Rahim ni pun makanlah Maggi kan. Makan Maggi apa semua, tengok TV. TV pun TV biasa je, tak ada astro lah. Biasalah rumah kampung bujang macam tu kan. Tengok TV apa semua. Dan pada masa tersebut, jam pun dah menunjukkan pukul 10 malam. So apabila pukul 10 malam, dia pun fikir, si Rahim ni fikir, esok pagi aku kena bangun awal ni kan. Pukul 6 pagi dah nak kena siap dah, nak pergi bekerja kilang kan.
Lepas tu dia pun decide, okeylah tidurlah awal. Sepanjang dia tinggal dekat rumah arwah atuk si Ali ni, memang rahim dia dah tidur awal lah. Dia dah tak boleh buat lah. Zaman time dia tak ada kerja dulu kan. Bangun sampai terbongkang sampai petang pun tak ada hal. Tetapi sekarang dah berkejaya. Cik ayat dah berkejaya kau. So dia nak kena bangun awal. Jadi pada pukul 10 malam tu dia dah pun masuk bilik untuk lelapkan mata. Jadi tengah tidur kan. Tengah tidur, lena diulit mimpi kan. Tengah dalam mimpi-mimpi tu sambil tu bersilat nampak Kak Ram. Tak boleh. Kak Ram tak boleh. Dalam pada mimpi-mimpi pada malam tu kan, tengah lena macam tu, tiba-tiba Rahim ni dia rasa sejuk. Dia rasa sejuk sebab apa? Sebab malam tu kebetulan hujan renyai. Hujan renyai-renyai. Daripada dia balik kerja tu dah hujan dah. Dia renyai. So apabila renyai tu dia memang lama lah. Silap-silap sampai esok pagi kau hujan kan. So sedap lah, lena lah tidur. Tetapi sejuk. Sebab apa? Sebab Ali ni dia kasih cadar yang warna pink. Cadar nipis. Ingat tak korang dulu zaman 90-an kan? Kalau pergi rumah atuk-atuk kau kan, kasih bila balik kampung je dia kasih kau selimut yang tak semegah tu. Yang selimut pun sejuk lagi. Apa fungsi selimut kan? Dia dapat selimut tu. Jadi pada malam tu Rahim ni rasa macam alah sejuk betul lah kan. So dia selongkar-selongkar dalam bilik tu kan. Ada tak selimut lain kan? Sejuk betul lah, tak boleh tidur lah kan. Dia tengok luar tingkap, hujan renyai-renyai, sedap lah kan. Kalau dapat selimut tebal sikit, sedap sikit. Tengah cari-cari, apabila tak jumpa selimut tu, tiba-tiba si Rahim ni dia terpandang almari yang Ali cakap jangan buka tu. So apabila manusia ni biasalah kan, korang-korang ni semua, apabila orang cakap jangan, itulah yang kita buat. Yang apabila orang cakap jangan, itu yang selalu kita buat. Kalau kita pesan kat anak-anak kita pun kan, jangan buat macam tu. Kejap-kejap kan dah buat dah, kau hajar betul. So lain kali kalau jumpa orang macam kita tak nak dia sentuh barang kita kan, kita cakap je, sentuhlah. Ambil je lah barang tu kan. Silap-silap dia tak ambil. Reverse psychology orang cakap. So pada masa tersebut Rahim ni dia fikir macam, patut tak aku buka almari ni kan. Aku just niat dia nak cari selimut, sejuk kan, nak sambung tidur. Lepas tu dia teringat Ali cakap kalau boleh syarat dia jangan buka. Tetapi hati dia ni seakan-akan terpanggil. Seakan-akan dia tengok almari tu dia macam bukalah aku kan. So hati dia macam tak apa kot, aku buka lah kan. Ali bukan tahu pun. Biasalah pemikiran dia masa tu kan. Tak apalah, aku buka, niat aku nak cari selimut je. So dia pun pergi menapak, rapat ke almari ada dalam bilik tu. Dia pun buka. Biasalah bunyi almari lama, almari kayu kan. Banyak kali pula Kak Ram buat kan. Okey, sambung cerita. Maaflah, haus kan. Cerita-cerita laju kau kan, borak pasal hantu tu seram, haus pula. Sebaik sahaja si Rahim ni buka almari, dia nampak dalam almari tu adalah beberapa pakaian yang Rahim ni percaya kemungkinan besar pakaian peninggalan arwah atuk si Ali ni. Tersusun rapi dalam almari tu. Dan nampak yang seolah-olah almari tu telah lama dah tak terbuka. Sebab apa? Sebab dalam almari tu ada sawang-sawang ataupun orang cakap labah-labah punya web. Spider web tu, Spiderman. Spider web tu, sarang labah-labah dah penuh dah dalam almari tu kan. So nampak beberapa helaian baju, kain pelikat apa semua. Lepas tu sambil padahal nak cari selimut kan, halaman terbuka tu dia pun tengok je lah satu-satu kan. Ada juga Rahim perasan dalam tu ada beberapa keping gambar. Keping gambar yang gambar tu menunjukkan muka arwah atuk si Ali ni. Dan apabila nampak je gambar tu, biasalah Rahim ni belik lah tengok gambar kan. Beberapa keping gambar tengok, ini rupanya arwah atuk si Ali kan. Handsome juga rupanya time muda apa semua kan. So dah tengok-tengok macam tu, okey, ternampaklah satu macam cadar yang agak tebal. So dia pun angkat. Sebaik saja dia angkat selimut tu ataupun cadar tu, dia cakap, boleh lah ni pakai. Dia perasan dekat bawah cadar tu ada satu kain kuning. Kain kuning yang berbalut dengan tali berwarna merah. Ni suspend dia ni. So dia nampak ada satu kain yang berbalut dengan kain kuning. Jadi si Rahim ni dia pada masa tersebut dia takut, tetapi dia tertanya-tanya juga, kain apa ni kan. Berbalut warna kuning pula kan. Apa benda? So dia pun ambil lah. Dia ambil cadar tu, dia letak dekat atas katil. Lepas tu dia ambil juga kain yang berwarna kuning tadi, dia ambil, dia pegang. Kain tu dia macam bentuk panjang sikit kan. Dia pegang lah, apa benda lah ni kan, berbalut. Lepas tu dia pegang-pegang keras kan. Keras. Jangan fikir lain, okey. Dia pegang-pegang keras. Lepas tu dia terniat, buka lah dah.
Ali bukan tahu pun, lepas aku buka ni aku ikat balik sebiji kan. Lagipun Ali pun nampak almari ni lama dah tak terbuka, agaknya dia tak check lah kot kan, tak adalah kantoi. So dia pun buka. Kurang hajar betul. Kawan dah cakap jangan, dia buat juga. So si Rahim ni buka. Pada lipatan pertama, kain tu ada 2 lapis rupanya. Pada lipatan pertama, si Rahim ni dia terjumpa beberapa keping ayat Al-Quran, dan juga dia ada satu keping tu ayat Al-Quran, lagi satu keping dia macam ayat, tetapi ayat yang tak boleh dibaca oleh si Rahim ni. Dia tak tahu apa benda, ayat apalah ni kan. Lepas tu apabila dia belik lagi, barulah dia ternampak rupanya di dalam kain kuning tu terdapatnya keris. Keris. Dia tengok keris dengan sarung dia sekali. Si Rahim ni dah mula excited dah. Keris apa ni kan? Mahawangsa ke? Taming Sari ke kan? Dia dah mula excited lah. Si Rahim ni macam, keris lama kan? Sebab first time orang tak pernah tengok keris agaknya kan? So dia excited. Tetapi nasib baiklah dia tak buka keris tu. Dia fikir macam, tak apalah kan? Dia dah mula rasa meremang tu. Dia cepat tutup balik, ikat elok-elok, dia letak balik dalam almari. Arwah atuk si Ali ni, dia tutup almari tu apa semua, dan dia pun sambung tidur. Maaflah, dah start dah. Okey. So, sewaktu dia sambung tidur, jam pada masa tersebut dah menunjukkan pukul 3 pagi, guys. Dah pukul 3 pagi tu, so dia dah mula diulik mimpi lagi sekali. Tetapi, pada masa ni, dalam 15 minit, sewaktu dia dah tidur balik tu, si Rahim ni terdengar bunyi seakan-akan ketukan pintu. Ketukan pintu yang berulang-ulang kali, yang tak. Macam itulah bunyi dia. Kak Ram tunjuk contoh lah. Dia dengar macam tu tau. Berulang-ulang kali sewaktu dia tidur tu. Pada masa tu, si Rahim ni ingat, ini mungkin dalam mimpi dia lah bunyi tu kan. Tapi lama-lama dia dah mula terjaga daripada mimpi dia. Dia perasan bunyi tu rupanya datangnya bukan daripada orang ketuk pintu, tetapi datang daripada dalam almari tu. Dan apabila dia tengok almari tu, dalam sama gelap-gelap kan, dia dah padam lampu, dalam gelap-gelap tu, tapi si Rahim ni dia buka tingkap. So cahaya bulan tu masuklah sikit kan. So dia nampak almari tu seakan-akan bergoyang. Ke kiri ke kanan, tak adalah kuat, tetapi dia nampak almari tu seakan-akan bergoyang. Jadi pada masa tu Rahim fikir, astaghfirullahalazim, apa ni kan? Kenapa pula almari ni bergoyang kan? So dia pun istighfar banyak kali. Dia dah mula dah. Mulut dia dah mula baca Al-Quran semua kan. Astaghfirullahalazim, bismillahirrahmanirrahim apa semua. So dia sambung tidur balik. Tak lama lepas tu dia dengar pula daripada tingkap. Seolah-olah orang mencakar tingkap. Ada bunyi dekat tingkap kayu tu, ada bunyi macam tu tau. Bila macam tu, si Rahim ni dia tak berani nak pandang ke tingkap. Dia daripada arah tingkap dia toleh ke arah almari. Dan alangkah terkejutnya si Rahim ni apabila dia buka mata, dia nampak dekat depan almari tu ada satu susuk tubuh nenek yang seakan-akan sakit pinggang. Sakit pinggang yang membongkok je. Nenek ni membongkok. Dan di atas badan nenek ni, seolah-olah sebabkan nenek ni dalam posisi yang teramat bengkok kan, teramat condong, dia seolah-olah macam ada busut dekat belakang nenek ni. Dalam sama-sama gelap tu, dia nampak susuk tubuh ni memakai pakaian yang seakan-akan pakaian Melayu lama. Kebaya lama macam tu, dengan adanya kain di atas kepala nenek ni. Panaslah. Kain ni adalah kain yang orang cakap ni kain selendang. Macam selendang lama-lama tu kan. Dia nampak nenek ni macam pakai kain selendang. Lepas tu dia pun macam takutlah pula kan. Dia tutup mata dia. Lepas tu bila sebaik saja dia tutup mata, dia tak nak pandang benda tu. Mulut dia terkumat-kamit baca ayat Quran apa semua kan. Dia harap tolonglah, apa yang aku nampak ni hanya mimpi. Tiba-tiba lagi sekali guys, si Rahim ni dia dengar bunyi bunyi suara seakan-akan suara nenek tua yang asyik cakap, lapar. Nenek ni dia cakap berulang-ulang kali, lapar kan. Lapar, pergilah makan. Geram pula Kak Ram ni. Hantu ni pun nak muncul-muncul lapar pula kan. Ni ingat apa kan? Rahim ni tengah tidur nak minta makan pula time tu kan. So dia dengar suara nenek ni, lapar. Lepas tu si Rahim ni lagilah terkumat-kamit, dah gigil macam tu kan. Sebab takut kan, dah tutup muka macam tu, mulut dah terkumat-kamit ni, baca surah alik bata macam tu kan. Dah orang cakap bila nervous kita dah tak boleh baca betul dah. Lepas tu dia dengar bunyi seakan-akan macam makhluk ataupun nenek ni bunyi tapak kaki dia. Sebabkan rumah ni kayu kan. So apabila pijak
ada bunyi macam tu kan. Dia rasa nenek ni seolah-olah mendekati dia tau. Jadi apabila macam tu, dia cuba tengok, dia memberanikan diri dia, dia cuba tengok juga makhluk ni. Dan lagi sekali guys, alangkah takutnya Rahim pada malam tersebut. Sebab apa? Sebab dia nampak nenek ni, dia punya susuk tubuh bukan macam manusia biasa. Digambarkan, Rahim ni gambarkan makhluk yang berupa nenek ni berleher panjang, lebih panjang daripada manusia biasa. Dan tangan nenek ni apabila dia membongkok, dia dah seolah-olah merangkak. Dan tangan nenek ni pun panjang, macam ular tu. Panjang betul tangan nenek ni kan. Mendekati dia. Dan semakin dekat nenek ni, disebabkan cahaya bulan tu, si Rahim dah mula nampak wajah nenek ni. Dan rupa-rupanya wajah makhluk ni berupa sama macam arwah atuk si Ali. Cumanya yang bezanya, makhluk ni bergigi tajam dan mata dia berkilau ataupun bersinar macam kucing. Itu yang menakutkan. Dan kepala dia ada rambut tetapi botak tengah. Botak tengah kau. Takut betul lah. Kan? Makhluk ni botak tengah. Itulah makhluk yang digambarkan oleh Rahim pada malam tersebut. Jadi apabila dia tengok macam tu, dia tiba-tiba dah tak boleh kawal sangat. Dia terus melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia terus laungkan azan sekuat yang boleh sambil mata dia dipejam. Dan sebaik sahaja dia buat macam tu, alhamdulillah bila dia buka mata je, susuk tubuh nenek tu dah tak kelihatan dah. Dah tak ada dah nenek tu. Jadi dia pun berasa lega kan, tapi pada masa yang sama dia teramat takut. Jadi dia capai phone, dia terus call si Ali. Pada masa tersebut dia call si Ali dengan niat tolonglah Ali. Dia nak minta Ali balik ke rumah sebab dia dah tak tahu nak buat apa. Dia seorang dalam rumah peninggalan pusaka arwah atuk si Ali ni. Dia dah takut selepas nampak makhluk tu. Dia call banyak kali, kurang ajar. Tetapi fahamlah kan, si Ali ni tak jawab. Sebab apa? Sebab tengah busy bekerja kan. Berkali-kali dia call, Ali ni tak jawab. Tetapi pada masa dia tengah sibuk nak call si Ali ni untuk balik ke rumah, untuk pulang ke rumah, lagi sekali dia terdengar bunyi daripada arah dapur. Arah dapur. Sebab apa? Sebab Kak Ram cakap tadi kan, makhluk ni cakap lapar, lapar. Lapar kan. Dia terdengar daripada bunyi ada bunyi dekat dapur, bunyi seolah-olah macam periuk pinggan mangkuk semua dialih-alih. Tungtang macam tu kan. Dekat area dapur macam ada orang selongkar tau. Jadi pada masa tersebut si Rahim ni dah tahu dah. Dia dah fikir astaghfirullahalazim. Makhluk ni rupanya daripada dalam bilik tu dah ada di dapur. Jadi si Rahim ni tak berani nak keluar bilik. Dia tak berani nak keluar bilik. Dia duduk di dalam bilik sambil dia cuba juga untuk call si Ali ni untuk pulang ke rumah. Pada masa tersebutlah satu suara yang amat menakutkan si Rahim ni. Suara ni tiba-tiba dia cakap daripada arah dapur tu, "Aku lapar. Kau tak nak kasih aku makan ke?" Sambil gelak. Sambil gelak. Takut betul lah. Si Rahim ni cakap, dia dengar nenek ni cakap macam tu. Lepas tu gelak. Lepas tu nangis. Aku lapar. Dia berselang-seli. Ada masa gelak, ada masa nangis. Macam kau baru break kan. Macam kau baru break putus dengan laki kau ke apa kan. Kau dah tak tentu arah. Kejap nangis, kejap tu, kejap fras, apa menonggeng apa semua kan. Lebih kurang macam itulah nenek ni. Maybe agak lapar sangat agaknya kan. Dia dengar suara tu. Lagilah Rahim ni takut. So pada masa tersebut dia dah tak tahu nak buat apa dah. Tetapi alhamdulillah lah. Lagi sekali kau. Alhamdulillah. Tiba-tiba dia dapat panggilan daripada si Ali ni. Cepat-cepat dia jawab. Bila dia jawab tu, si Rahim ni terus cakap kat Ali, tolonglah Ali, balik Ali, tolong balik ke rumah. So si Ali ni, dia jam. Dia macam, Rahim, apa kes ni? Kau ni istighfar. Kenapa ni? Ali, aku tak tahu nak cerita macam mana Ali, tolonglah balik kan. Apabila si Ali ni dengar suara si Rahim ni dah nak menangis kan, seakan-akan macam ada something wrong kan, ada sesuatu yang berlaku. Si Ali ni pun cakap, tak apa. Hang tunggu. Aku habaq kat bos aku apa semua kan. Jatkan aku balik. Tiba-tiba Kedah kau. Duduk Negeri Sembilan cakap Kedah. Lepas tu dia cakap tak apa. Aku balik. Hang sabarlah kan. Rahim, hang relax kan. Hang tenang je. Hang kasih aku 5 minit aku sampai rumah. So tak lama lepas tu, dalam setengah jam. Cakap 5 minit biasalah, janji Melayu kan. Cakap 5 minit, dalam setengah jam macam tu, Ali pun pulang ke rumah. Sebaik sahaja Ali ni sampai je di rumah
kan. Dia nampak si Rahim ni tadi dah pun duduk di tangga depan rumah. Rupanya si Rahim ni agak terlalu takut. Dia buka pintu bilik dia terus lari keluar dan duduk dekat pintu menunggu si Ali ni. So apabila nampak macam tu, dia nampak wajah si Rahim ni macam teramat takut tau kan. Dan Rahim ni dah menangis dah pun. So si Ali pun cakap, Rahim, awak ni, habak ni kan, hang terkunci ke apa kan. Si Ali ni ingat kan Rahim ni menangis sebab terkunci kat luar rumah ke apa kan. Hujan masih turun lagi ni. Lepas tu Rahim pun cakap, Ali, aku tak berani li nak masuk li. Ali ni pun cuba tenangkan Rahim semua kan. Masuk. Hang nanti dah hang tenang kan, aku ambilkan hang air apa semua, kita relax. Nanti hang cerita apa jadi kan. Lepas tu dah tenang-tenang macam tu, si Rahim ni pun lepas dipujuk oleh Ali masuk ke rumah apa semua. Ali ni pun pergi ke dapur apa semua kan, ambil air kasih supaya tenang macam tu. Lepas tu si Ali ni pun cakap kat Rahim, macam ni masih malam lagi ni, apa kata kan esok kau tidur bilik kau, malam ni tak apa kau tidur dengan aku. Si Ali ni ajak si Rahim ni, tak apa, kau tidur bilik aku kan. Aku tengok kau ni pun macam tak tentu arah ni kan. Aku pun tak tahu apa jadi ni kan. So si Rahim ni pun hanya mengangguk kan. Pada malam tersebut dia memang takut betul tau. So dia pun tidur dekat bilik si Ali ni. So sampailah esoknya si Rahim ni tak pergi bekerja. Ponteng lah orang cakap kan, baru dapat kerja dah ponteng. Ponteng sebab apa? Sebab dia macam tak sihat kan. So duduklah dia bersama si Ali dekat ruang tamu pada pagi tersebut, dah pukul 10 pagi macam tu. Pada pagi tu dekat ruang tamu tu, Rahim ni menceritakan semua apa yang berlaku. Dia nampak susuk tubuh dan dia berkali-kali minta maaf dekat si Ali ni. Dia cakap, Ali, aku nak minta maaf. Aku nak minta maaf kat hang kan. Aku terbuka amari tu bukan apa, sebab aku sejuk semalam. Aku nak tidur aku sejuk kan. Selimut hang kasih nipih sangat kan. Macam apa, kulit popia punya selimut kan, tak guna betul. Aku pun buka lah amari yang kau cakap tak boleh buka tu kan. Aku minta maaf lah sebab tu kan. Tapi si Ali ni tak marah pun. Ali ni cakap tak apa, aku faham. Lepas tu apabila macam tu, si Rahim ni pun ceritalah apa yang jadi. Dia nampak susuk tubuh nenek tu apa semua kan. Lepas tu Ali ni sepanjang dia dengar cerita si Rahim ni, dia hanya menundukkan kepala je. Dia tundukkan kepala. Sampailah soalan yang Rahim ni tujukan kat si Ali ni, yang membuatkan Ali ni bersuara. Si Rahim ni tanya, Ali, apa sebenarnya Li sejarah rumah ni Li kan? Apa keris apa yang aku jumpa yang berbalut kain kuning tu semua kan? Jadi selepas dah diprovok macam tu kan, dah berulang-ulang kali ditanya oleh si Rahim ni kepada si Ali ni pun cakap, sebenarnya macam ni, rumah ni ada sejarah dia. Rumah ada sejarah tiba-tiba kan. Sebenarnya arwah atuk aku dulu, dia merupakan seorang pesilat. Pesilat kan, macam Mak Kilau tu, lebih kurang macam itulah, yang belajar ilmu persilatan untuk mempertahankan diri dia. Biasalah zaman dulu kan, kita ni banyak nak melawan penjajah, nak menegakkan bangsa dan agama apa semua kan. So dia cakap arwah atuk dulu adalah seorang pesilat. Jadi apabila pesilat, dia telah mengambil beberapa ilmu untuk menguatkan tenaga batin dia. Jadi apabila macam tu, si Ali ni ceritakan, pada saat arwah atuk aku nak meninggal dunia, kita orang terpaksa panggil ustaz. Jadi si Rahim ni dengar macam tu, dia dah terkejut dah. Rahim ni tanya Ali, kenapa kena sampai panggil ustaz kan? Apa jadi? Ali ni sambung, sebenarnya sewaktu arwah atuk aku meninggal dunia, teramat susah roh dia nak meninggalkan jasad tu. Seolah-olah macam dah mati tetapi nyawa-nyawa ikan. Macam dah mati ke belum kan. So terpaksa panggil ustaz. Dan sebaik saja ustaz datang tengok arwah atuk si Ali ni waktu dia dah nazak tu. Ali cakap, ustaz tu cakap, arwah atuk aku ada menuntut ilmu yang salah, dan ilmu ni melibatkan jin ataupun kadam jin. Yang dikatakan pada masa tersebut kadam ni masih ada lagi. Disebabkan atuk si Ali ni belajar ilmu bukan-bukan kan, mengarut-ngarut apa semua. Kadam ni dia tak nak lepaskan. Umpama dia tak nak lepaskan tuan dia ni. Sebab itulah atuk dia ni macam nazak, macam susah betul nak meninggal dunia kan, terseksa macam tu kan. Sampailah ustaz ni cuba berubat pindahkan jin kadam ni ataupun kadam ni ke dalam keris peninggalan arwah atuk si Ali ni. Dan dikatakan rupa-rupanya sepatutnya keris tu, ustaz tu cakap, selepas dia dah pindahkan jin tu masuk ke dalam keris tu haruslah ditanam tempat yang orang takkan jumpa sepatutnya.
Bersemangat Kak Ram kan. Biasalah kan, mood Mat Kilau tu dah ada kan, cerita pula pasal keris apa semua kan. Dah bersemangat macam ni. Lepas tu ustaz tu cakap sepatutnya keris ni dah ditanam supaya orang tak jumpa. Barulah arwah ni boleh pergi dengan aman. Jadi sebaik saja arwah atuk aku dah meninggal kan, si Ali ni cakap sebaik saja arwah atuk aku meninggal, alhamdulillah itulah sejarah keris tu. Tapi yang peliknya buat si Rahim pada masa tersebut, dia tanya si Ali ni, Ali, hang cakap tadi sepatutnya keris ni dah ditanam, betul tak? Ali pun cakap, betul. Tapi kenapa pula keris ni ada dalam amari tu? Ali ni hanya mendiamkan diri. Dia tak menjawab soalan si Rahim tu. Jadi Rahim tanya dia lagi, Ali, cuba kau jujur dengan aku Ali, kenapa keris tu masih ada lagi dalam amari tu? Kan? Bukan ustaz tu cakap kena tanam ke kan? Kenapa kau simpan lagi? Barulah geram pula kita kan. Korang nak tahu tak apa jawapan Ali yang buat Kak Ram geram ni? Rupanya Ali cakap, aku tak nak buang keris tu sebab keris tu telah diwarisi oleh aku. Oi, dia dah mula dah kan. So si Rahim ni terkejut. Terkejut kan. Dia dengar si Ali ni cakap macam tu, si Rahim ni pun tak tahu nak bercakap apa tau. Lepas tu conversation dia orang ataupun perbualan dia orang terhenti kat situ. Jadi pada petang tu ataupun pada petang dah nak malam tu, si Ali ni pun pergi kerja. Pergi kerja macam tu, Rahim ni dia termenung seorang diri. Dia tak berani dah nak masuk ke dalam bilik yang disediakan tu, yang ada keris tu. Dia duduk di ruang tamu. Dia fikir kan, apalah nasib aku kan, aku tak boleh ni kerja macam ni kan, duduk pula dengan si Ali ni. Alamak, Ali ni dah biol pula kan nak simpan keris tu kan, dah mewarisi lah apalah, mengarut betul. Tak lama lepas tu Rahim fikir tak apalah. Dia fikir kemungkinan besar, dia dah mula reda. Dia cakap mungkin rezeki aku bukan di sini, mungkin ini Allah nak tunjukkan kepada aku yang rezeki aku bukan di sini. Tak lama selepas tu, selepas sebulan lah, selepas sebulan dia bekerja kat situ, Rahim ni pun berhenti dan pulang balik ke Kuala Kangsar. Dia cakap kat Ali yang dia dah dapat dah pekerjaan baru di Kuala Kangsar, dan dia cakap, dia kasihlah alasan yang dia pun dah lama rindu nak duduk dekat rumah Kuala Kangsar dia balik kan. Dia pun tak naklah menyusahkan Ali apa semua. Nasib baik Ali setuju kan. Nasib baiklah Ali ni pun faham bahasa kan. Kau nak mewarisi, kau mewarisilah seorang. Patutlah si Ali ni tak ada kawan. Rupanya ni mental kan. Ada pula nak mewarisi jin pula. Takut betul lah. Apabila dah balik tu, alhamdulillah. Tak lama lepas tu si Rahim ni cari kerja semua, alhamdulillah dapat. Dan sampai ke sudah lah, dia masih lagi berhubung dengan si Ali ni. Si Rahim ni cakap dia masih lagi kontak, cumanya tak ada lah serapat dulu kan. Apabila perlu je, apabila dia turun ke Bahau tu, barulah dia jumpa si Ali ni. Tapi dia tak pernah langsung jejakkan kaki ke rumah peninggalan atuk arwah si Ali ni. Takut kau? Itulah silat. Tapi belajar ilmu bukan-bukan. Jadi itulah saja kisah pada malam ni. Tak tahulah seram ke tak kan. Tetapi cerita ni yang Kak Ram sukanya, dia penuh dengan pengajaran. Kepada korang semua, terutamanya yang baru lepas tengok cerita Mat Kilau yang hit tu kan, yang dah nak 100 juta tu, alhamdulillah. Kak Ram tahu, bersemangat semua kan. Bersemangat pergi tandas bersilat, buang air apa semua kan. Semua bersilat. Keluar wayang je, ada yang pakai tanjak, ada yang terus bersilat apa semua kan. Takut betul lah. Nak tengok wayang lah. Ada nak bersilat pula kan. Kita yang tak tahu apa ni, takut betul lah. Jangan sesekali nak belajar ilmu persilatan ni. Alhamdulillah, ilmu persilatan ni harus diwarisi. Sebab kita tak nak ilmu silat ni hilang. Hilang begitu saja tanpa diwarisi. Sebab silat ni adalah salah satu bangsa yang melambangkan bangsa Melayu kita ni kan, jati diri Melayu tu. Jadi alhamdulillah bagus. Tetapi tolonglah, janganlah belajar ilmu silat yang bukan-bukan. Janganlah pergi ambil ilmu yang menyimpang, yang menyimpang jauh daripada agama kita ni, landasan ni. Yang pentingnya agama ni. Janganlah semata-mata nak belajar silat sanggup melupakan agama. Tu yang bahaya. Bukan silat saja, semua benda lah kan. Semua benda nak kuat belajarlah betul-betul kan, baca Quran ke apa kan, macam Mat Kilau apa kan, orang cakap dah boleh hilang kan. Itu dikira dia tu ilmu agama dia tu kuat, dia belajar komplit, dan itu dikurniakan oleh Allah kepada dia, boleh hilang. Ini engkau ni nak hilang nak pergi mana kan, minta tolong jin pula. Jangan silat hilang
hilang betul. Takut kan. Terus hilang. Nak hilang sangat. Hilang. Macam tu. So, itulah pengajaran yang korang boleh ambil daripada cerita ni. Penatlah kita. So, Kak Ram haraplah geng puaka semua terhibur dengan Kak Ram kan. Dengan Kak Ram pula. Dan cerita pada malam ni. Okey? So dah 2 kali dah ni. Kak Ram harap Zaf tolonglah balik. Loh, tolonglah balik kan. Alah, kita nak pergi berjalan dah. Kak Ram ni sebenarnya suka berjalan. So, Kak Ram harap korang terhibur. Dan berapa kali dah Kak Ram cakap semoga terhibur kan. So, jangan lupalah subscribe. Support lah sikit kan. Kak Ram dah bercerita semua. Tekan je lah button subscribe tu, bukan susah pun kan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kali kan, dengan cerita yang lebih menarik. Kalau korang nak, komen lah. Best lah Kak Ram. Nak Kak Ram cerita lagi. Nanti Kak Ram muncul lah lagi kan. Lepas Kak Ram pergi berjalan lah. Macam tu lah kan. Kak Ram tak boleh muncul selalu. Biasalah kan. Benda baik orang cakap susah nak dapat. Macam tu lah. Okey dah. Itu saja. Terima kasih semua geng puaka. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye.